kita berpindah kepada al-fawaid, faedah-faedah yang dapat kita kutip di dalam ayat 25 hingga 27. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut waraddallahu allazina kafaru bighaizihim. Allah Ta'ala tolak puak-puak Ahzab balik dengan memendam rasa, geram fras yang begitu dahsyat, sebab bermakna mereka tewas setewas-tewasnya. Kalau dengan tentera Ahzab yang begini besar, kelengkapan yang kuat, Madinah telah dikepung dari pelbagai sudut, dari semua sudut penjuru, tiba-tiba mereka tak boleh nak buat apa-apa. 7 orang yang mati, dia pun tak tahu juga mati, tak tahu, dia tak tahu sebab jauh duduk tu. Bukan mati bergelimpangan dan macam peperangan. Oh, dia boleh tengok, dia boleh belah perut orang Islam. Ini jauh. Mana mereka sangat kecewa, lari balik, tak boleh nak buat apa. Itulah yang Allah Ta'ala sebut bighaizihim, lari balik dalam keadaan cukup kecewa, cukup marah. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang berkuasa memberi pertolongan kepada umat Islam. Bayanu qudratillah. Ayat ini menjelaskan kepada kita kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita umat Islam jangan kecewa. Jangan rasa kita tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menang, bermakna sudah sampai masa Allah nak tolong kita. Kalau kita kalah, bermakna belum sampai masa lagi. Teruskan perjuangan. Sebab itulah kita tengok pejuang-pejuang Islam, dia tak letih. Anak-anak orang Islam di Palestin, anak-anak orang Islam di Palestin lawan dengan Yahudi berapa puluh tahun dah. Walaupun dengan anak batu, mereka lawan. Sebab dia tahu pertolongan Allah satu hari lagi akan sampai. Baik, yang kedua, Allah dalam ayat yang sama Tuhan kata lam yanalu khaira, mereka tak dapat apa yang dihajat. Besar peranan tu, Huyai dengan 20 orang geng pergi jumpa Quraisy, pergi hasut Bani Quraizah, pergi cari semua kumpulan-kumpulan yang ada di atas muka dunia ni supaya lawan. Tiba-tiba mereka tak dapat hasil. Lam yanalu khaira, tak dapat. Beberapa orang mati, Madinah tak boleh nak, Madinah pun nak masuk tak boleh. Sedangkan tentera mereka yang begitu ramai. Maka Allah tak tunjukkan kepada kita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ini lam yanalu khaira, mereka tak dapat nak buat apa-apa. Baik, yang ketiga. Fi qawlihi ta'ala wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah telah selamatkan orang mukmin, orang beriman daripada menghadapi bencana peperangan. Tak berlaku peperangan, cuma mereka dikepung saja. Ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan. Nabi kata, tengok, dalam hadis yang diriwayat oleh Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hina ajlal ahzab, ketika tentera Ahzab pusing balik ke Mekah, Nabi pun membuat satu kenyataan mukjizat yang kita sampai hari ini kita yakin dan percaya. Nabi kata al-an naghzuhum wala yaghzunana. Sekarang, mana lepas pada Ahzab ini, mereka tak akan serang lagi Madinah. Bahkan nahnu nasiru ilaihim, kita tentera Islam akan pergi mencari orang kafir untuk menyampaikan dakwah Islam. Kenyataan Nabi ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari, nombor hadis 4110. 4110. Maknanya kita tak nak itu kenyataan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup besar. Yang cukup besar. Ada peperangan di Madinah tu. Ni dalam buku ni ada cerita waqa'ah peperangan Al-Harrah di antara tentera Yazid. Itu peperangan yang berlaku di kalangan sama-sama orang Islam, tak berlaku di kalangan
dengan orang kafir, Nabi kata tentera kafir tak akan serang Madinah. Sebab itulah para sahabat terkejut apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta mati syahid di Madinah. Umar dia minta mati syahid di Madinah. Umar, macam mana nak mati syahid di Madinah? Peperangan tak ada lagi di Madinah dengan orang kafir. Rupanya Allah Ta'ala hantar mari satu manusia makhluk Allah Ta'ala yang jahat. Apa nama dia? Abu Lu'lu' al-Majusi, tikam perut Sayyidina Umar ketika keluar nak salat subuh pada pagi yang tersebut. Allahu Akbar. Yang keempat, waqafallahu al-mu'minin al-qital. Cukuplah Allah Ta'ala yang beri pertolongan, orang Islam tidak berlaku peperangan. Ayat ini menunjukkan yudafi'u anil mu'minin. Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman, salah satu daripada syarat pertolongan Allah ada di situ. Tapi kamu kena lengkapkan lagi, jangan tu kami beriman ni, jangan berhenti setakat tu. Beriman dan berjuang. Kalau kita beriman saja tak berjuang, belum cukup syarat. Allahu Akbar. Yang kelima, wa kana Allahu qawiyan aziza. Yang kelima, wa kana Allahu qawiyan aziza, dan Allah Azza wa Jalla itu maha kuat lagi gagah perkasa. Ayat ini menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia dengan berbagai-bagai cara. Mu nak tengok yang besar, angin datang, terbalik kemah. Nak tengok yang tak nampak, yang tersembunyi, malaikat datang, campurkan perasaan gerun dan takut dalam hati orang kafir. Ini dua di luar kuasa kita. Angin, malaikat. Allah hantar mari Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani Al-Ashja'i. Dia masuk Islam waktu tu. Di waktu kegawatan berlaku, Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam tidak diketahui oleh kaum dia. Maka dengan peranan dia seorang saja boleh memecahkan kesatuan Ahzab. Allahu Akbar. Kesatuan Ahzab boleh pecah dengan siapa? Dengan hanya peranan seorang sahabat. Dan kita kena ingat, itu belah kita, belah kafir yang memporak-perandakan Bani Quraidah sehingga mereka dibunuh dengan sebab peranan seorang juga manusia, nama dia Huyai bin Akhtab. Kepala ni lah yang duk main peranan besar ni. Dan seorang lagi, saya nak kata seko, kata kasar, seorang lagi yang main peranan besar dalam dunia ini. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Mana dua tokoh ni yang mengancam dunia hari ni, dua ni. Satu, pokok Yahudi dengan teori konspirasi dia, protokol Zionis. Satu lagi, kumpulan anak orang Islam yang menyusup dalam pakai baju Islam, nama dia munafikin. Inilah yang membantutkan perjalanan perkembangan Islam dalam dunia ni. Kalau ada munafik dalam dunia tu, maka rusaklah kita. Hari ini munafik kita tak boleh tunjuk orang siapa munafik, jangan tunjuk, kita pun tak tahu. Para sahabat sangat takut pada diri mereka munafik. Ketika Huzaifah ibnul Yaman yang diberi gelaran dengan nama apa? Pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah. Umar bin Khattab mari tanya, Huzaifah, nama Umar bin Al-Khattab maujud dalam senaraimu? Subhanallah. Umar yang diceritakan kalau Umar lalu sini, syaitan lalu ikut ni. Al-Mulham, seorang sahabat yang diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla, menaruh kebimbangan dalam hati dia, takut dia tersenarai dalam golongan munafikin. Kita hari ni simple main-main, ya munafik apa munafik. Na'udzubillah. Baik. Yang keenam, wa aurasakum. Tengok dalam ayat ni Allah kata wa aurasakum, ayat yang kita baca ini. Wa aurasakum fihi isy'ar annahu intaqala ilaihim dzalika ba'da mauti ulaikal maqtulin. Mana Allah kata aku pusakakan bumi dan barang-barang dan harta-harta dia
Kenapa Allah guna perkataan pusaka? Kata di para ulama, anna milkahum iyahum milkun qawiyun. Milik harta secara pusaka lebih kuat daripada beli. Kalau saya beli tanah, contoh saya beli kereta pagi ni, tiba-tiba petang nanti tuan datang, bos, saya tak mau jual, menyesal jual, tak jadi. Dia panggil al-fashu ataupun iqalah, masih boleh dalam waktu 3 hari waktu khiyar. Tapi pusaka tak boleh. Bila mati bapa, harta secara otomatik berpindah milik kepada pusaka. Maka para ulama mengatakan ayat ini Allah nak gambarkan kepada kita betapa janji Allah pasti berlaku, wa aurasakum ardahum wa diyarahum. Jahat sangat buat Yahudi, aku beri kepada kamu bumi dan harta dia. Mula-mula mengambil harta Bani Quraizah, tahun depan pergi ambil harta Yahudi di Khaybar. Allahu Akbar. Kita tak usah ambil yang jauh-jauh. Nak pergi ambil yang jauh, Parsi dengan Rom terlambat. Kita ambil dua je, Bani Quraizah dan Khaybar. Bani Quraizah banyak juga duit barang-barang dia kalau kita nak senaraikan. Tuan-tuan nak dengar senarai pula. Bani Quraizah ni berapa banyak dia punya harta yang diambil. Dalam buku ni ada jugalah. Jumlah kesemua yang dibunuh, dengar sikit lah, baca dalam buku Madinah ni, ialah antara 600 hingga 700 orang, ada kata sampai 800 termasuk Huyai. Semua harta yang dirampas antaranya ialah 1,500 pedang, 2,000 lembing, 1,500 perisai, 300 baju besi, sejumlah besar unta dan haiwan ternakan, dan berapa ramai dia punya tawanan-tawanan yang dapat diambil. Banyak. Ardahum wa diyaruhum wa amwalahum, semuanya telah dipusakai oleh mana? Oleh orang Islam. Kita kata alhamdulillah. Yang ketujuh, Allah gambarkan wa aurasakum, aku pusakakan harta mereka. Ulama mengatakan hilu amwalil kufar, halal harta-harta rampasan perang untuk diguna oleh umat Islam. Dia panggil ghanimah. Mengambil harta ghanimah ini di antara ciri-ciri keistimewaan umat ini. Sebab dalam hadis Nabi SAW, hadis yang panjang, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada Nabi lain. Siapa dia? Nusirtu birru'. Aku diberi pertolongan. Sebulan sebelum kita pergi perang tu, kafir dia rasa takut. Ju'iyat liyal ard masjidan wa tahura. Bumi boleh jadi tempat solat dan tanah dia boleh jadi alat untuk bertayamum. Orang dulu yang kan nak solat kena pergi cari surau, tempat solat dia. Wa uhillat li al-ghanaim. Dihalalkan untuk umat ini makan harta ghanimah. Umat dulu tidak. Selepas peperangan dikumpul harta, api turun bakar, habis. Tengok je. Umat ni lah semua akan dapat diambil. Selepas daripada Khaybar, berubahlah sedikit ekonomi umat Islam dengan harta-harta rampasan itu. Dan dalam hadis ini saya habiskan, Nabi lain dibangkit pada umat dia saja, aku dibangkit pada semua manusia. Yang kelima, wa'utitu syafa'ah, aku diberi syafaat. Maknanya diberi kuasa untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluar oleh Bukhari Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang ke-8, Allah kata wa ardal lam tata'uha, dan banyak lagi bumi lain yang kamu belum dapat. Kata di para ulama, ayat ini bisyaratun wa wa'dun sadiqun fi fathil bilad, janji umat Islam akan menang, akan menguasai negara-negara besar dalam dunia. Islam memerintah sampai ke Cordoba, Kurtubi, Spanyol, 800 tahun di bawah pemerintahan Islam. Sekarang ini menjadi kenang-kenangan. Kita doakan supaya negara Islam balik semula selepas daripada itu. Yang ke-9, umat Islam sentiasa berwaspada dan bersedia serta tidak mendah diri terhadap risiko. Tengok, bila Nabi rasa berat nak lawan dengan puak-puak Yahudi,
nak lawan dengan tentera Ahzab, Nabi bermesyuarat. Nabi bermesyuarat. Mesyuarat. Salman bagi cadangan, Rasulullah kalau tak mampu kita kena buat parit. Nabi terima. Maka dipanggilnya setiap berapa tadi? 10 orang 40 hasta gali parit. Segera. Itu dia panggil langkah keselamatan. Tak boleh. Rastia-rastia strategi peperangan kena ada. Tak boleh kita rakyat Malaysia contohnya pergi buka rahsia kepada orang. Tentera kita ni ada helikopter pun tak apa nak terbang. Jet tak cukup minyak contohnya. Ini buka kain sendiri. Jangan. Jadi para Nabi SAW mengambil langkah-langkah keselamatan dalam peperangan. Kita yang kata, Nabi tawakal je. Tak payah. Nabi bagi jampi semua air. Sahabat-sahabat ni kebal. Peluru-peluru tak payah pakai panah-panah lah. Ambil pasir. Wa ma ramaina izramaina tu. Wa ma ramaita izramaita walakin Allah harama. Baca ayat Quran. Tiup jadi. Nabi telah mengambil langkah keselamatan. Jadi kita sekarang ni bila kata mari wabak, mari pandemik, kita ambil langkah sama, ambil lah, ini satu langkah. Jangan kata Nabi tak tawakal, kena buat parit. Ini besar tuan-tuan. Yang ke-10 yang terakhir. Ketua-ketua pucuk pimpinan Islam perlu menggunakan jalan-jalan segala usaha. Sama ada melalui gerakan perang saraf, melalui gerakan penghapuskan berita-berita palsu, penting. Sebab itu Nabi kata al-harbu khudah. Dalam peperangan ni akan berlaku banyak strategi-strategi. Di antara strategi yang Nabi kita guna sallallahu alaihi wasallam, strategi Nu'aim bin Mas'ud dalam peperangan. Jadi kita orang Islam jangan cepat peka. Waktu berlaku peperangan jangan mudah percaya kepada berita-berita yang disebarkan. Zaman kita gini mudah ya Malaysia ni, waktu pilihan raya. Jangan mudah nak percaya. Banyak berita palsu keluar, banyak berita maklumat yang tak betul. Jadi kita orang Islam jangan mudah percaya. Habis kenapa Nabi guna Nu'aim bin Mas'ud? Itu strategi. Kalau tidak, tak pecah pula tentera Ahzab. Jadi orang kafir guna kepada kita boleh. Kita jangan guna strategi kepada umat, nak pecahkan umat Islam. Jangan. Strategi ni untuk memecahkan pertahanan orang kafir. Yang kita salah guna sekarang ni, kita guna strategi Nu'aim bin Mas'ud untuk nak pecahkan kesatuan umat Islam. Kita kata ya akhi. Tidak. Itu salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Mana taktik ini sangat besar. Sebab itulah anda tengok pendakwah-pendakwah perlu menggunakan poster, gunakan video-video pendek yang lengkap maklumat untuk disebarkan dalam masyarakat. Gunalah pelbagai medium yang ada ini, sama ada melalui alat-alat media baru ni, kita guna untuk menyampaikan dakwah Islam dan menyekat perbuatan yang tak baik yang digunakan oleh orang kafir. Jadi setakat itulah dulu 10 perkara yang dapat kita bincangkan di dalam peristiwa yang besar ini. Sekali lagi saya minta supaya para jemaah rujuk balik kepada kitab kita Ar-Rahiq Al-Makhtum dan ataupun kitab Fiqhus Sirah.